Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulakan, terlebih dahulu cikgu ucapkan tahniah kepada semua yang hadir untuk kelas pada pagi ini. Cikgu nampak ada dekat ada 19 orang. Sepatutnya ada 72 orang semua kalau gabung dua kelas. Cuma 19 orang ini cikgu tahu yang ada kemudahan, yang lain tu kemungkinan besar sama ada belum bangun ataupun dorang tiada internet, tidak dapat ikut. It's okay. So cikgu pun tidak cikgu tidak boleh wajibkan untuk ikut meet ni sebab cikgu tahu ada yang ada kemudahan, wajib kau ikut kalau kau ada kemudahan internet ataupun kau ada telefon atau komputer yang boleh connect dengan internet yang baik. Sebaiknya kalau ada guru yang buat secara Google Meet macam begini, tak kisahlah Google Meet ke Zoom ke, cikgu tu call video WhatsApp ke, kau kena ikut Sebab PDPR ni adalah wajib. Sekali lagi mengingatkan, PDPR ni adalah pembelajaran, proses pembelajaran ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah. Bukannya masa cuti. Ini adalah hari persekolahan. Cumanya kita tidak ke sekolah. Kita bersekolah daripada rumah. Jadi maksudnya kehadiran kamu setiap hari akan diambil. Kehadiran 3 hari berturut-turut, bermula minggu ni, kehadiran 3 hari berturut-turut tidak buat PDPR, surat amaran pertama akan dikeluarkan. Kalau bersambung sampai 7 hari, amaran kedua, seterusnya amaran ketiga dan gantung sekolah. Seperti biasa, benda tu akan berkuat kuasa bermula minggu ini. So pastikan kamu ikut semua, cuba ikut sehabis baiklah. Maksudnya kalau tidak dapat, siapkan tugasan ataupun tidak dapat ikut kelas yang cikgu tu buat, maklumkan, mesej cikgu tu. Bagi tahu cikgu rasa ada masalah, jangan sengaja pula. Kalau betul-betul tidak dapat, maklumkan, jangan diam-diam. Sebab banyak kes murid tidak dapat dikesan. Berapa lama kita buat PDPR ni, ada berapa orang murid cikgu nampak, kalau kelas cikgu 4/2, ada setakat ni macam ada dekat 5 orang. Yang ada dalam grup tapi tidak respon apa-apa, tidak buat kerja juga. Maksudnya dia akan dapat tindakan lah. Kalau kamu kena gantung sekolah, kau kena pindah sekolah lain, cari sekolah lain lagi. Tiada sekolah yang mau murid yang tidak mau belajar betul-betul. Okay? So kita mulakan kertas seperti biasa. Kita akan mulakan dengan jadual sipir terlebih dahulu. So cikgu harap semua sudah ready, duduk bagus-bagus di meja. Okay? Buat macam belajar di sekolah. Bukan kau baring pula terlentang-lentang, kau lentang, kau kupu-kupu di sana. Okey, duduk bagus-bagus. Okey. So kalau semua sudah ready, kita mulakan 3 minit daripada sekarang. Okey, siap? Tulis, tengok masa kamu di skrin ya. Cikgu nampak ada Wafiq, ada Neila di sini, ada Hani, ada Zahra, Audrey, ada Aim, Akila, Adlisha, Khairin, Firdaus, Fadil Iqbal, Nora Risha, Razak. Razak pakai nama Muhammad Rizki. Naziha, Firdaus. Yang pakai nama anu tu, pakai tulisan tulis nama betul kamu di chat sana. Yang pakai akaun nama Rohayu, siapa pakai nama akaun Rohayu tu? Yang pakai akaun Riza. Patutnya kamu menggunakan akaun sekolah yang ada MOE di belakang tu. Cuba tengok kawan-kawan kamu yang ada MOE tu. Ahmad Fauzan, si Amira tu, semua guna akaun sekolah. Bagus. Senang cikgu sebut. Nela tu guna akaun sekolah. Aim. So, setiap murid tu ada akaun sekolah masing-masing. Okey, yang baru masuk, kawan-kawan kau sekarang tengah buat jadual sipir. Okey, 1 minit lagi.
Okay, good. Yang sudah siap. Okay, 10 saat. Alright. Okay, cikgu stop masa. Okay, yang belum siap teruskan siap. Okay, yang siap sudah semak dulu. Gunakan pen kalau ada pen. Okay, boleh tengok di paparan skrin kalau tidak sure apa jawapan yang betul. Siap, cikgu. Okay. Okay, yang siap semak dulu jadual sifir kamu. Seperti biasa, semak dulu. Okay, betul semua, bagus Razak. Yang ada salah terus buat pembetulan lah. Sepatutnya tidak ada salah sudah. Apa ni? Sepatutnya semuanya boleh buat betul semua sudah. So, sekarang bulan 6 sudah. Sekarang bukan fasa ada betul ada salah lagi ya. Sekarang fasa untuk kau buat jadual sifir ni di bawah 3 minit sudah. Alright. Okay, kalau sudah masih ada tak? Okay, ada yang ada salah lagi. Cikgu mau tengok beberapa orang punya jadual sifir dulu. Razak, buka kamera Razak. Razak pakai nama akaun siapa tadi tu? Ya, Rizki. Razak bagi tengok di kamera kau punya anu. Kau punya jadual sifir. Cikgu mau tengok. Razak. Okey, yang baru masuk kawan kau baru habis buat jadual sifir. Yang baru masuk buat jadual sifir terlebih dahulu. Sementara cikgu semak beberapa orang punya jadual sifir. Razak, buka kau punya kamera. Cikgu mau tengok kau punya jadual sifir. Oh, Razak. Mana si Razak? Okey, sementara kita tunggu si Razak. Cikgu mau tengok Aim. Aim, buka kamera Aim. Bagi tengok di kamera. Sekejap, cikgu tengok dulu, cikgu pin dulu. Sekejap. Oh, wait. Okey, bagus ah. Okey, bagus ah Aim punya. Kemas ah dia punya jadual sifir. Okey, bagus. Satu orang lagi cikgu mau tengok. Siapa pakai nama Mia Carmila tu? Siapa nama Mia Carmila? Mia. Bagi tengok di skrin. Buka kamera kamu. Bagi tengok jadual sifir kamu, cikgu mau tengok. Okey. Alright. Okey, bagus ah, kemas. Okey, good. Okey. Thank you. Last, cikgu mau tengok siapa yang pakai nama Rohayu Baharin. Itulah kalau kamu pakai akaun kamu, cikgu tak sebut dah nama tu. Siapa pakai nama Rohayu tu? Buka kamera bagi tengok cikgu kamu punya jadual sifir. Cikgu mau tengok. Mana? Oh, Rizki punya Razak. Okey, dapat Razak. Okey. Rahayu mana? Siapa yang pakai akaun Rahayu tu? Okey. Okey, wait. Belakang sikit. Lampu dekat kamera kamu tengok. Okey, bagus lah. Kemas, cuma cikgu tengok siapa ni? Pastikan garis dia punya kotak paling luar tu. Cikgu tidak mau macam gitu. Okey, sudah kamu buat tu. Okey, cuma garis kotak paling luar. Okey? Okey, cikgu. Okey. Alright, tahniah. Yang lainnya cikgu akan semak secara bergilir. Siapa yang cikgu pilih tu kau kena bagi tunjuk supaya untuk pastikan kau betul-betul buat. Kadang-kadang ada yang cakap siap saja tapi dia tak buat pun betul-betul. Ada yang buat cincai. Cikgu tidak mau kau buat cincai. Kau kena buat kemas-kemas. Sebab sifir ni adalah asas dalam matematik dan kau akan guna kemahiran ni. Kalau kau hafal sifir, cikgu sangat galakkan kau. Maksudnya kalau kau boleh hafal sangat bagus lah. Tapi kalau kau tidak hafal, jadual sifir ni adalah penyelamat kau untuk
kau kuasai matematik. Sebab asas dalam matematik salah satunya sifir ni kalau kau tidak tahu, sangat-sangat ramai murid sampai ke sekolah menengah pun tidak tahu sifir. Bukan lagi tidak hafal, tidak tahu pun macam mana pakai sifir. Okay. So kita akan jawab beberapa soalan dulu. Okay, kita pergi soalan yang pertama. Boleh tengok di skrin sana. Okay, cikgu mau kau gunakan jadual sifir kamu untuk jawab soalan yang cikgu paparkan tu. 243 darab 30. Okay, kira gunakan buku tu, buku jadual sifir, adakan ruang dia lagi kan? Boleh guna di situ juga. Gunakan jadual sifir. Okey, 1 minit. Siap type chat jawapannya. Kita tengok jawapan dia. Kira bukannya kau tekan calculator. Kelas 6 hari tu cikgu nampak ada yang pakai calculator. Cikgu suruh kira dia pergi tekan calculator. Bila cikgu mau tengok dia punya langkah kerja tiada. Tak perlu masuk link. Apa mana ada link cikgu bagi. Okey, tengok paparan soalan di sana tu. Okey, ada yang dapat sudah? Okey. Alright, ramai dapat 7,290. Okey, kita tengok. Yang lain? Okey, 10 saat. Type jawapan, okey. Alright. Okey, cikgu tengok. Daryl, buka kamera. Kita tengok macam mana kau kira. Daryl. Sekejap Daryl, cikgu pin dulu. Tengok macam mana kau kira. Tengok Daryl, semula. Daryl. Cikgu nampak dinding rumah kau siap Daryl. Kita balik kamera tu Daryl. Pusing dia. Cikgu nampak kipasmu siap Daryl. Wait. Mana Daryl? Cikgu nampak petak-petak siap tu. Siapa jawab 7? Dania 73,290. Tak nampak lagi cikgu Daryl. Di mana kamu kira tu? Nampak kosong siap tu. Mana satu? Pusing kamera kau tu Daryl. Mana satu jawapan kau Daryl? Mana? Kau tulis pakai pensel kan ni? Pakai apa ni? Tak nampak tulisan tu Daryl. Okey, dah apa? Nanti cikgu balik kepada kau. Okey, satu orang cikgu menampak. Satu orang lagi. Yang dapat jawapan. Cikgu mau nampak jawapan. Siapa pakai nama akaun ni? Audrey. Audrey. Audrey, cikgu tengok kau punya langkah kerja kamu. Macam mana kau buat? Buka kamera. Jap. Sikit.
Audrey. Okey. Sikit sebentar tunggu lagi. Okey, Wafiq, buka tengok. Wafiq, bagi tengok di skrin. Kau pakai background Wafiq, jadi hilang-hilang kau punya nuju nampak. Cuk nampak lautan biru kau punya muka baju anu je, cuk nampak kau punya baju Bobo Boy. Okey. Alright. Okey. Alright. Walaupun dia hilang-hilang Wafiq. Okey. So, sebelum kita teruskan, okey. Siapa yang nak dapat soalan ni, angkat tekan butang tangan sana kalau yang tidak tahu macam mana mau kira jawapan ni. Cikgu nampak ramai kebanyakan yang dapat jawapan 7,290. Cuma ada satu orang saja cikgu nampak jawapannya lain 73,000. Dania dapat 73,290. Yang lainnya cikgu nampak semuanya dapat jawapan. Siapa yang tidak dapat? Okey, Kairin. Selain Kairin, ada lagi yang tidak tahu macam mana mau kira soalan tu? Tekan butang raise hand di sana tu. Kalau tidak dapat, tekan butang raise hand di sana. Okey, tengok paparan di screen sekarang. Juga ada paparkan soalan tu. Okey. 243 darab 30. So, bila jawab soalan ni, kita boleh guna beberapa kaedah. Cuma dalam sini, kau kena buat sifir 30. Tapi sebenarnya untuk sifir 10, sifir 2 digit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 90 tidak perlu buat dia punya sifir. Kenapa cikgu cakap tidak perlu buat sifir 30? Kamu hanya perlu tengok sifir 3 saja. Okey? So ambil sifir 3 dalam jadual sifir tu, tulis tengok sifir 3 tu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. So lepas tu buat apa? Sifir tu selepas itu hanya perlu tambahkan sifar di belakang dia. So dia jadilah sifir 30 sudah. Sifir 10 pun begitu, sifir 20 pun begitu, 40, 50 dan seterusnya. Faham? Okey. So senang untuk kau faham. Tak perlu sebenarnya untuk kalau mau tahu sifir 30 lah. Tapi sebenarnya ini tak perlu pun mau buat sifir 30. Okey, cikgu mau fahamkan sejak untuk sifir yang 10, 20, 30 sampai 90 sebenarnya kita boleh gunakan jadual sifir dengan tambahkan sifar di belakang. Kau dapat jawapan sudah. 30 kali 1, 30, 30 kali 2, 60, 30 kali 3, 90 dan seterusnya. Okey. So untuk soalan ni, kaedah biasa yang kita boleh gunakan adalah kaedah bentuk lazim. Okey, kebanyakannya murid dia akan buat begini, 243 darab 30. Okey. Ini kaedah pertama. Ini boleh. Cuma cikgu mau ingatkan kalau buat kaedah ni dia akan kita akan ambil masa sikit. Okey, so kita akan gunakan daripada sifar terlebih dahulu. Okey, sifar darab 3, sifar darab 4, sifar darab 2, sifar. Dia jadi begini. Barulah kita darab 3. 3 darab 3, ini ramai murid salah. Ramai yang tulis dia tulis di sini. 3 darab 3 9. Salah, ini salah. Tidak boleh tulis di sini. Okey. Salah kalau kau tulis 9 tu di sana. Sepatutnya 9 tu berada di sepatutnya 9 tu berada di bawah kosong yang ini. Okey, sepatutnya dia berada di sini. 9 tu 3 darab 3 9. Lepas tu 3 darab 4 12 2. Mana satunya? 1 naik pergi atas sini. Okey. So 3 darab 2 6 tambah 1 jadi jawapannya 7. Barulah kita tambahkan. So tempat yang ada ruang di sini ni tambahkan kosong. Supaya kau tidak keliru. Baru tambah kosong tambah kosong. Sifar, sini 9, sini 2, sini 7. Ini kaedah biasa. Ini kebanyakannya yang murid guna. Okey, ini boleh faham. Juga akan tunjukkan ada lagi 2 kaedah yang lagi cepat. Ini kaedah ni boleh faham? Kalau faham type di chat sana. Okey. Pastikan kau buat dalam bentuk lazim. Faham, Cik. Okey.
Ingat matematik bukannya tentang jawapan semata-mata. Kalau jawapan saja semua orang boleh cari jawapan dalam matematik. Tekan kalkulator saja, kalkulator boleh bagi jawapan. Cuma yang paling penting dalam matematik adalah proses macam mana kita dapatkan jawapan. Maksudnya macam mana kau kira tu lagi penting. Okay. Alright. So yang kedua juga akan tunjukkan kaedah bentuk lazim juga. Cuma ini teknik. Ini kaedah ni kau boleh gunakan bila melibatkan ada kosong di belakang. Okay. Untuk soalan ni 243 darab. Macam mana mau tulis 30 ni? Kalau biasa kita buat begini kan, 30. Kalau ada kosong di belakang begini, cukup bagi kau satu teknik, satu kaedah. Tak perlu tulis begini. Okey, kau tulis macam mana? 3 tu letakkan di bawah 3 sini. Okey, 3 letakkan di sini. 30 kan? Yang satu lagi kosong tu asingkan, letak di belakang. Dia buat begini. Mana-mana nombor yang ada kosong di belakang, terus asingkan kosong tu. Tak kisahlah 30 ke, 300 ke, 3000 ke, 3 juta ke. Yang penting ada kosong saja di belakang, terus asingkan kosong tu. Sebab kosong darab apa-apa nombor, dia akan jadi kosong juga. Sifar dalam apa-apa nombor, dia akan jadi sifar juga. Jadi tak perlu sebenarnya kita buat tu. Tinggal pengiraannya lagi cepat. Kenapa? Sebab sifar ni kita terus turunkan. Tak perlu kira, ini terus turun saja. Macam biasa, tulis-tulis balik saja. Okey, yang perlu kita darab hanya 3 saja. Okey, 3 darab 3, 9. 3 darab 4, 12 naik 1. 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. Dia lagi cepat. Boleh nampak? Ini boleh faham? Kaedah kedua. Ini kaedah ni, tu adik siapa tu? Adik Sesi juga nampak. Okey. Boleh? Ini kaedah ni lagi cepat. Contoh, cikgu ubah soalan tu. 243 darab 300. Contoh dia darab 300. Besar kan? So kalau darab 300, takkan kita mau tulis dalam bentuk lazim, panjang. So kita buat 243 darab 300. 3 kosong tu kita letak di belakang terus. Begitu. So kosong tu tak perlu darab. Terus turunkan saja. Yang perlu kita darab 3 tu saja. 3 darab 3, 9. 3 darab 4, 12. Naik 1. 3 darab 2, 6, 7. Terus dapat jawapan. Nampak teknik ni? Teknik ni boleh digunakan jika melibatkan ada kosong di belakang. Tak kisah berapa banyak kosong. Boleh-boleh? Kosong tu terus kita asingkan. Faham? Ini kaedah yang sangat senang. Ya, sangat senang sebenarnya. Berbanding kalau kau buat bentuk lazim yang dia akan jadi panjang. Okey? Ingatlah, cikgu ulang balik. Hanya boleh digunakan kalau ada kosong di belakang. Kalau tidak kosong tak boleh lah. Tak boleh lah kau buat bentuk begini. Sebab kau kena darab semua nombor tu. Okey. Selain itu satu kaedah lagi. Okey, 243 darab 30 yang cikgu sudah ajar di kelas. Cikgu ulang balik. Soalan yang sama. 243 darab 30. Kita juga boleh guna kaedah. Kita panggil kaedah lattice. Okey, dalam darab ni dia ada kaedah. Dia panggil kaedah lattice ataupun kaedah kita gunakan kotak. Okey, macam mana kita buat kaedah lattice ni? Kita tengok berapa nombor yang kita dah darab. Okey, sekarang ni ada berapa nombor sini? Berapa digit? Ini 1, 2, 3 darab 2 digit. Okey, so kita buat kotaknya pun begitu. Kita buat kotaknya ikut bilangan dia punya digit. Kau kena buat pakai pembaris. Okey. 1, 2. Ini kau dah buat macam cikgu bulan, tak kemas. Okey, selepas tu kita kena garis dia. Okey. So, baru kita tulis nombornya 243. Macam mana tulis? 243 darab 30. 3 sifar. Okey. So, kita darab 3 dulu. Setiap kotak ni 3 darab 3, 9. Jadi macam mana? Ini cikgu sudah pernah ajar. Cikgu ulang balik saja ni. 3 darab 3, 9. So, 9. Sini kosong. Okey. 3 darab 4, 12. 2, 1. Jadi cara tulisnya 12. Lepas tu 3 darab 2 sama dengan 6. 6, kosong. Okey, yang kosong ni, kosong darab 3, kosong lah semua sini. Kosong darab 4, kosong. Barulah kita tambahkan. Kita tambahkan menyengit, menyiring dia panggil. Kita tambahkan dia tambah begini. Kosong, sini kosong, sini 9 tambah kosong. Jadi 9, sini kosong, tambah 2, tambah kosong. Ini yang kita tambahkan. Ikut garisan merah. Okey, so jadi 2. Sini 1,
1 tambah 6 tambah 0. So, sini 7. Sini kosong lah. So, jawapannya, kita akan tulis jawapannya secara begini. Kita tulis jawapannya. Kita baca. Oke. 7, 2, 9. Hari Sabtu ni kan ada aktiviti secara online di rumah. Buat aktiviti lah. Siapa itu panggil mamaknya tuh? Oke, boleh? Ini dipanggil sebagai kaedah Lattice. Boleh? Oke, ini pun boleh digunakan untuk buat kaedah dalam darab. Oke, dan kaedah Lattice ini sebenarnya pun sangat senang, susah masalah berbanding kalau kau tidak mahir buat bentuk lazim, cikgu galakkan belajar untuk guna kaedah Lattice. Oke, boleh-boleh? Oke, kita pergi satu soalan lagi. Bagi soalan yang kedua. Oke. Tengok paparan di skrin sana. Coba. Lapan darab 312. Oke, boleh tengok paparan di skrin sana. 8 darab 312. Oke, coba kira. 1 minit 30 saat. Semua kira. Oke, boleh guna kaedah bentuk lazim. Ataupun boleh juga guna kaedah Lattice. Dua-dua boleh. Dapat jawapan type di chat sana. Kira, cikgu tidak mau kau congak. Kalau kau congak, bagus kau jadi ahli nujum. Jadi bomo. Oke, ada yang sudah dapat. Coba pakai nama Ani ini. 396. Oke, Ijoil dapat 396 juga. Tadi jawapan yang pertama tuh semuanya betul lah Tahniah. Kecuali satu orang tadi. Siapa yang salah itu? Buat pembetulan balik. Siapa yang salah tadi itu? Satu orang tuh. Nurdania Farisha, kau punya jawapan tadi itu salah. Ada kenapa 73.000? Sebenarnya jawabannya 7.290 ya. Soalan satu tadi. Soalan yang pertama. Oh, Fadil. Oke, sorry. Fadil. Oke, Fadil dapat 396. Oke, 2 orang. Aldri dapat 2.496. Siapa tuh? Dia Doris. Siapa yang pakai nama Doris tuh? Baik, ada 2 orang dapat jawapan lain. Yang lain dapat 2496. Macam mana Fadil dengan Ijoel dapat 396? Oh, yang pakai nama. Okey, Danila. Okey, Danila pun dapat 2496. Alright, okey, yang lain cepat sikit. Okey, 10 saat. Yang lain pastikan kira. Kau jangan tulis type jawapan kau, cikgu suruh bagi tengok di kamera. Kau nak boleh bagi tengok, maksudnya kau tipu. Kalau kau tipu, kau bukan tipu cikgu sebenarnya. Kau tipu diri kau sendiri. Okey. Amira bagi tengok di kamera. Cik Amira juga tengok kau punya langkah kerja. Amira, buka kamera. Bagi tengok di kamera. Kau punya cara kerja kau. Cikgu nampak. Kejap cikgu. Okey. Kejap ada kerja lain cikgu. Okey, sementara tu cikgu mau tengok. Okey. Wafik. Okey, jom tengok Nazia, Nur Nazia. Buka kamera Nazia. Cikgu tengok kau punya cara kerja. Nazia. Gambar unicorn kau punya gambar tu Nazia. Cikgu kasih tunjuk yang sifir tadi tu kah? Bukan. Yang soalan yang tengah yang lepas baru kita jawab tadi. 8 darab 300 tu. 312 tu.
Dapat Amira? Nazihah dengan Amira. Dapat, kejap. Cikgu mau tengok kau punya jawapan. So kamu cikgu sebut ni, yang cikgu mau semak ni yang sudah tulis type jawapan di chat sana. Okay, baca sikit. Sebelum cikgu tunjukkan jawapan yang betul. Okay, siapa pakai nama AC? AC Vela. Bagi tengok di kamera, kamu punya langkah kerja. Left sudah dia. Baru cikgu sebut nama dia. Okay, constant 2496. Okay, good. Alright. Dapat Amira? Amira dengan Nazia, dah tadi cikgu tunggu. Kejap. Okay. Alright. Cikgu tak boleh tunggu lama untuk tengok kamu punya. So, cikgu mau tengok saja. So, kamu sudah type jawapan kamu di chat, maksudnya kamu sudah kira. Cikgu just mau tengok, mau confirmkan betul atau tidak kamu punya jalan kerja sebelum cikgu terangkan. Okey, semua tengok paparan di skrin sana. Okay, itu soalannya 8 darab 312 sama dengan berapa? Sudah, cikgu. Bagi tengok Amira, cikgu tengok. Mana? Tak keluar soal dia. Okey, yang lain tengok di skrin. Okey, untuk soalan begini. Kejap Amira, kejap. Bawa sikit Amira, bawa sikit. Kasih dekat sikit dengan kamera. Alright, okay. 2, okay, dia kasih terbalik. Okay, simbol darab kau tiada Amira. Masa kau buat tu bentuk lazim juga nampak tiada simbol darab tu. Tulis simbol darab tu. Okay, good. Okay, tahniah. Okay, bagus lah. Okay, alright. Yang lain tengok paparan cikgu di skrin. Okay, ada dua cara. Bila jumpa soalan begini, ingatlah untuk operasi darab dan tambah, kau boleh ubah kedudukan nombor tu. Okey, dalam soalan ni 8 darab 312, 8 satu digit. 312. Ada murid dia akan buat kaedah dia akan buat macam mana, dia buat begini. 8 darab 312. Ini kiamat dah kau mengira, pening kau nanti. Ini bukan salah cuma cikgu tidak galak. Kalau boleh cikgu tidak galakkan kau guna kaedah begini. Buat. Okey? Terbalikkan. Apa maksud? Yang paling senang terbalikkan. Terbalikkan ni maksudnya sebab darab, contoh darabnya 5 darab 2 sama dengan 10. Kalau kita terbalikkan 2 darab dengan 5 tetap dia akan jadi 10. Tak kisahlah berapa dua nombor kita darab. 7 darab 5 35. 5 darab 7 tetap dapat 35. Jadi maksudnya kedudukan nombor tu dalam darab tidak mempengaruhi jawapan dia. Okey? So kita boleh ubah kedudukan nombor. Jadi bila kita buat bentuk lazim untuk operasi darab, kita boleh terbalikkan nombor tu, kedudukannya. Yang penting dia darab. Untuk operasi tolak dengan bahagi tak boleh kita suka-suka terbalikkan. Contoh 10 tolak 5 sama dengan 5. Tak boleh kita buat 5 tolak 10 dapat 5 juga. Mana boleh kau tolak bapakmu kan? Nombor kecil tolak besar mana boleh. Tapi tambah boleh. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 2 sama dengan 5 juga. Tambah dengan darab boleh terbalikkan kedudukannya. Tapi bahagi dengan tolak tidak boleh. Okay, so dalam soalan ni, kita boleh terbalikkan sebab 312 lagi banyak nombor dia berbanding 8. Jadi kita mau buat bentuk lazim. So kita buat 312 darab dengan 8. Jadi senanglah kita mau kira. Faham? Ini maksud cikgu. Okey, so darab seperti biasa. 8 darab 2 sama dengan 16. 6 naik 1. Okey, 8 darab 1, 8 tambah 1, 9. 8 darab 3 sama dengan 24. Jadi siapa yang dapat jawapan 2496 tu semuanya jawab dengan betul. Ini kaedah lazim ataupun kaedah bentuk lazim yang biasa. Okey, maksudnya tadi ada 2 orang jawab salah tadi tu. Siapa yang jawab awal-awal tu? Joel dengan
Fadil tadi. Salah jawapan kamu. Tengok balik macam mana kamu dapat 396. Okey. Ini kaedah bentuk lazim. Selain itu, kaedah yang cikgu baru tunjuk sebentar tadi, kita panggil sebagai kaedah. Kita buat kaedah yang kedua, kita buat kaedah lattice. Okey, kaedah lattice ni kita tengok berapa nombor. Okey, dalam soalan ni kita boleh tengok 8 darab 312. Maksudnya ada 3 darab 3 nombor dengan 1 nombor. Jadi kita buat kotak dia. Kita terbalikkan buat satu kotak saja. Okey. 1 2 3. Kita garis. Ini kau kena guna pembaris Ini so cikgu pakai cikgu lakar. Okey. Baru kita tulis nombor dia. 312 darab dengan 8. Okey, baru kita isi dalam dia. 8 darab 2 16. Macam mana mau tulis 16? 6. Begini tulis 16 dia. Okey, nombor besar di atas, 10-nya di atas, di bawah nombor 16. 8 darab 1 8. Macam mana tulis 8? Bukan begini 8 tulis. Ini jadi 80. Okey. Mau tulis 8, 8 di bawah. Di sini kosong. Ini maksudnya 8. Okey, yang ketiga 8 darab 3 24. Okey, 2 di sini, 4 di sini. Okey, barulah kita tambahkan. Tambahkan macam mana? Kita ikut dia punya susunan. Okey, sekarang susunan dia menyengat menyiring. Okey, yang 6 ni terus tulis 6. Okey. Ini 1 tambah dengan 8 sama dengan 9. Ini sifar tambah 4 sama dengan 4. Sini tiada jawapannya, ada 2 saja. Okey, barulah kita tulis jawapannya. Macam mana mau tulis jawapannya? Kita tulis daripada sini ke sini. Baca dia. Jadi 2496. Boleh faham? Jelas? Ini dipanggil sebagai kaedah lattice. Ini kaedah lattice ni pun sebenarnya sangat mudah untuk kita buat pengiraan. Selain bentuk lazim, kau boleh guna kaedah lattice untuk pengiraan operasi darab. Jelas Alright. Okay, good. Ada yang tidak faham ke? Ingat untuk kelas Google Meet ni, cikgu tidak ajar banyak topik-topik yang baru. Cikgu banyak fokus kepada asas-asas dalam matematik. Sebab asas ni kalau kau kukuh, dalam matematik kau kukuh, kau punya tambah, tolak, bahagi, darab dan kau sangat mahir, kau tidak akan susah untuk belajar topik-topik lain. Topik-topik lain tu sebenarnya dia hanya tambahan saja dalam matematik. Matematik ini asasnya adalah operasi tambah, tolak, bahagi dan darab ni asas yang kau perlu kuasai betul-betul. Sebab kau akan guna kemahiran ni sampai ke sekolah, sampai ke tahun 5 tahun 6 sampai ke sekolah menengah. Okey, boleh? Alright, okey. Ada yang mau tanya soalan setakat ni? Okey, semua faham, bagus. Okay. Alright. Okey, so kalau faham, kita buat satu aktiviti. Okey, kita buat quizzes dulu. Okey, sementara untuk pengisian kita hari ini. Cuma latihan quizzes ni nanti cikgu akan bagi paparan dia di grup kelas nanti. Sekejap lagi juga akan bagi link sekejap lagi. Okey. Terus masukkan nanti kalau cikgu bagi link. Ya, nanti cikgu akan bagi link di chat sana. Sebab selepas tu baru cikgu bagi link. Nanti cikgu akan bagi link di chat sana. Lihat lagi. Okey, sementara tu cikgu mau bagi link, cikgu mau ingatkan siapa-siapa yang belum hantar PBL dia. Okey. Sekejap lagi cikgu akan bagi tunjuk juga. Siapa-siapa yang belum hantar PBL dia, dia punya projek, pastikan kau hantar. Sekejap cikgu bagi tengok dulu siapa yang supaya cikgu. So cikgu nampak ramai yang belum hantar. Ada beberapa orang yang cikgu nampak yang belum hantar. Bagi tengok paparan sementara. Okey. Untuk kelas PBL matematik, kelas 4L2 ada 36 orang semuanya, yang sudah hantar ada 19 orang. Okey. Ini kalau kau tiada nama kau di sini, maksudnya kau tidak hantar lagi Siapa yang tidak hantar, otomatik kau punya penilaian bidarjah kau tidak akan dapat TP3. TP1 ataupun TP2. TP1, TP2 ni sebenarnya kalau istilah dia gagal
Masih ada 17 orang lagi belum hantar untuk kelas 4 edit 2. Baru 19 orang yang hantar. Siapa yang sudah buat dan belum hantar, hantar personal dengan cikgu. Message cikgu personal, hantar. Kalau kena bagi buktinya. Oke, ini kelas 4 edit 5. 4 edit 5 pun ada 36 orang, ada 16 orang lagi belum hantar. Sebab sini baru ada 20 orang yang hantar. Kenapa? Oke, ada 20 orang yang hantar. Alright. Oke, semua yang hantar tuh dia akan dapat sijil lah. Dia akan dapat sijil secara elektronik punya sijil dalam bentuk PDF. Kau boleh print, kau boleh simpan. Itu adalah bukti sebenarnya kau ada buat untuk projek. Oke, dan juga akan bagi tunjuk. Ini kelas 4 Elite 2 punya. Secara sepintas lalu, juga bagi tunjuk hasil kerja kawan-kawan kau. Ada yang buat sangat bagus. Cikgu kagum ada yang buat sangat bagus. Ada yang buat cikgu nampak comel betul, tak tahu apa benda dia buat. Cikgu yang dia tidak bagi penerangan lagi macam mana mau buat. Sepatutnya untuk alat bantu pecahan ni sebenarnya sangat banyak untuk alat bantu pecahan tambah dan tolak. Okey. Ada yang cikgu ini tak tahu, ini bekas kek ni juga rasa ni, si Nazia punya. Cuma tiada penerangan. Patutnya kau kan ada penjelasan macam mana kau buat. Ada yang buat sangat bagus. Nanti bagi tengok ada beberapa orang punya yang sangat bagus dia punya hasil. Okey. Ada yang hantar video. Okey. Ini kelas 4 edit 2 punya. 4 edit 5. Ini juga bagi tengok sepintas lalu saja. Ini sudah ada penilaian. Sekarang guru-guru tengah proses untuk menilai. Macam ini si Erika. Siapa punya ni? Ini si Erika punya. Kemas dia buat. Bagus. Okey. Dia ada proses kerja dia macam mana. Ada yang cikgu nampak dia bagi saat tiba-tiba. Tak tahu siapa yang buat. Ini si Erbanila punya. Hasil alat bantu pecahan dia. Dia banyak sebenarnya. Untuk alat bantu tambah dan tolak dia sangat banyak. Kau boleh. Tidak semestinya ikut contoh yang cikgu bagi. Dan ada yang berani juga nampak dia terangkan lagi macam mana mau pakai dia punya alat bantu tu. Cuma ada yang keluar tajuk juga. Cikgu nampak ada beberapa orang. Lain yang disuruh buat, lain yang dia buatnya. Okey, apa-apa pun it's okay sebab ini adalah proses untuk kau belajar secara kendiri dia panggil. Maksudnya kau boleh cari bahan tu sendiri. Selepas ini mungkin akan ada projek lagi. Kalau kita PDPR ni akan panjang, kita akan ada projek lagi untuk topik lain. Cikgu mau proses untuk kau buat tu kau kena dokumentasi ni, maksudnya kau kena rekod gambar, kau kena tunjukkan macam mana kau buat step by step. Bukannya tiba-tiba terus ada benda tu. Dia kena tunjukkan satu persatu macam mana kau buat bahan tu. Okey? Bukan tiba-tiba terus ada jawapan tu pula di situ. Alright? Okey. So itu cikgu terangkan pasal projek. So siapa-siapa yang belum hantar dia punya projek, tolong hantar. So kalau kau tidak hantar, tiada penilaian bilik darjah ataupun PBD untuk kamu. Automatik kamu punya dapat TP1 ataupun TP2. TP1, TP2 ni senang bercakap. Kalau siapa dapat TP1 ni, tahap penguasaan 1 E lah. E. Gagal. TP2 pun sama. TP2 ni pun sebenarnya sangat lemah 1 dan 2 ni. Sekurang-kurangnya TP3 dan ke atas. Sebab penilaian baru-baru ni ada beberapa orang kawan kau yang dapat sampai TP5. TP5 ni maksudnya dia buat projek tu sangat-sangat bagus. Alright. Alright. So sementara saya juga akan paparkan soalan di Sekejap.
Oke, coba try masuk. Tekan link tu. Masukkan nama betul lah. Saya juga akan rekod terus. Nama dan kelas. Nama pendek saja. Dan kelas sama betul. Cikgu apa kod dia cikgu? Oh, sekejap. Sorry. Oke, tekan di link tu. Yang baru punya. Masukkan nama. Oke, ada sudah Wafik sudah masuk, Firdaus sudah masuk. Masukkan nama dan kelas aja. Masukkan nama betul. Jangan letak. Siapa yang letak nama bukan cikgu remove ah. Ini live ah. Maksudnya live nih. Kau boleh tengok secara langsung kau punya marka. Kawan-kawan kau punya marka pun kau boleh tengok. Oke, ready? Ini ada 10 soalan saja. Cikgu mau kau kira betul-betul operasi darab tidak banyak, 10 soalan saja. Sediakan kau punya alat tulis kira. Cikgu tidak mau kau kira guna kalkulator, gunakan jadual sifir, boleh guna jadual sifir. Okey, kau boleh guna bentuk lazim ataupun kaedah lattice yang cikgu ajar tadi. Okey, cepat sikit yang lain. Sepatutnya sekarang ada 24 orang sudah. Dalam Meet ni sepatutnya ada 29 orang dalam sana sepatutnya. Sekarang ada 24 orang sudah. 26. Ada 3 orang lagi belum masuk. Okey. Okay, ready? Okey, ready? Okey, 27. Satu orang lagi, 28. Okey. Satu orang lagi, 29 sepatutnya. Okey, ready? Okey, yang tak keluar nanti masuk. Try masuk semula. Sebab ini bukan tim. Kalau tim, kau tidak boleh masuk kalau cikgu sudah mula. Kalau kau tak keluar, masuk semula. Sementara selagi cikgu belum tutup. Okey, cikgu bagi masa, sebab tidak banyak soalannya. 10 soalan cikgu bagi masa 10 minit sahaja. Boleh bermula daripada sekarang. Okey, tak keluar, masuk balik Razak. Kau akan tengok marka kawan kau terus ah. Siapa yang ranking, dia akan terus tersusun dia punya marka di atas. Tengok soalan betul-betul. Ini soalan ni kau tidak boleh congak ah. Kau kena kira. Kena kira. Bukan boleh main pakai bomoh ni. Kau kena kira baru dapat jawapan dia. Cikgu boleh tengok ah, kalau kau jawab semua salah, kau hantam saja, kau kena kira. Tidak banyak tu, 10 soalan saja. Soalannya pun simple-simple saja. Cuma kau kena darab betul-betul. Kau kena kira betul-betul. Semuanya operasi darab. Tengok soalan betul-betul. Soalan-soalan mudah saja. Kira Hadi, cikgu nampak Hadi salah tu semua tu. 2 soalan ke soalan tu. Fatin pun sama. Biar lambat, asalkan kau kira. Cikgu tidak mau kau jawab cepat-cepat tapi semua salah. Buat apa kau buat aktiviti ataupun kau jawab latihan kalau salah. Kira dalam bentuk lazim ataupun gunakan bentuk kaedah lattice pun boleh. Kejap. Link tu di atas tadi tu. Sekejap lah, cukup copy balik. Sorry Raza. Okey, itu dia punya link Raza. Klik saja link tu, terus masukkan nama dan kelas. Terus boleh jawab. Masukkan nama betul lah. Mana Jiha mau betul.
mau siap sudah. Tapi salah tuh banyak salah daripada yang betul juga nampak. Kalau merah tuh maksudnya salah tuh. Kalau biru dengan hijau tuh yang betul kau punya jawaban. Selain warna merah. Kalau merah tuh maksudnya salah tuh kau punya jawaban. Dia ada marka. Setiap kau betul baru ada marka. Sekarang tengah leading Amira. Kedua Nur Adilisha. Ketiga Ervanila. Ada berapa orang? 34 belum ada jawapan lagi. Daris belum ada jawapan. Fadil. Putri belum dorang mulai lagi jawab. Belum ada satu soalan jawapan pun. It's okay, ambil masa kamu. Take time. Kira betul-betul. Cukup masa tuh. Soalannya simple saja tuh. Oke, Amira masih yang pertama, yang kedua Naziha. Nazia sudah naik paling atas. Nazia sudah siap semua tuh, cuma kawan kau masih ada yang masih menjawab. Oke, Amira kedua, Wafik ketiga. Oke, masih ada masa 7 menit lagi. Siapa yang sudah siap, kau boleh jawab semula. Pastikan soalan yang sudah salah tadi itu masuk balik, tulis nama kau balik semula. Kalau yang sudah siap. Sementara cikgu belum tuh. Ada 6 menit lagi. Cikgu bagi masa sampai 8.40 saja. Selepas ini kau ada kelas lain lagi kan. Oke, Amira yang di atas sekarang. Ranking pertama. Markanya 6.900. Oke, ada 6 menit lagi. Kira betul-betul. Soalan 2 pun ramai yang salah. Soalan 7 pun banyak yang salah.
Okey, Amira pertama, masih. Nela kedua. Ketiga Naziha. Ini kalau ada soalan yang kau salah sebab kau buat betul, dia akan ada ulangan. Dia macam kau biasa juga guna quizzes ni. Kau boleh claim balik kau punya reward tu. Makin cepat kau jawab sebenarnya, kalau betul makin tinggi kau punya markah. Kalau cepat salah tiada juga markah dia tu. Okey, 3 minit. Okey, good, Daryl. Tengok kawan-kawan kau yang lain dulu. Daryl. Cik tengok markah kau, Daryl. Ranking ke-14 kau ni, Daryl. 2,400. Macam lebih daripada 5 soalan kau salah ni. Okey, 2 minit. Oh, ramai yang betul semua ni. Ada 3 orang nombor 1 tu, jangan nampak. Amira, Nur Naziha, Nurhani. Markah dorang sama. Kedua Nur Akila. Nela ranking ketiga. Ni rank yang di tepi ni ya. Rank ni maksudnya kedudukan dia. Naziha keempat, Wafiq kelima. Firdaus keenam. Okey, 1 minit terakhir. Yang risau soalan ni cikgu nanti siapa yang tidak sempat untuk siap ataupun yang masih lagi tidak dapat jawab tu, maksudnya nanti soalan ni cikgu akan ulang balik. Cikgu akan post soalan ni di grup kelas nanti. Okey, kau boleh jawab semula sebab cikgu akan kongsikan soalan ni sebab ada kawan-kawan kau yang tidak dapat masuk ataupun tidak dapat ikut kelas Google Meet hari ni, diorang akan pun kena jawab soalan ni. So dia ada, cikgu akan rekod dia punya markah. Okey, so siapa yang jawab yang belum jawab tadi ataupun masih banyak salah, yang masih lagi ni cikgu nampak ramai yang salah lebih daripada 5 ni. Cikgu mau kau jawab semula nanti ya. Daryl, Nur Adriana ni, Putri Mia. Ramai lagi cikgu nampak yang jawab dia betul kurang daripada 5. Ada 10 soalan. Sekurang-kurangnya kau kena betul 5 soalan ke atas. Kalau boleh betul semua. Kira betul-betul. So lepas ni kau kena kira semula. Okey, cikgu end kan quiz ni. Tengok siapa dia punya pemenang. Siapa dia punya pemenang dia. Okey, tempat ketiga Amira. Kedua Nur Naziha, tempat pertama Nur Khairin. Okey, tahniah. Okey, yang lainnya kau boleh tengok kau punya markah masing-masing di sana. Alright. Okey, so kita akan tengok sedikit nanti. Okey, kita akan bincang balik soalan ni nanti ya.
Cikgu just semua tengok jawab. Daripada soalan ni kebanyakan semuanya boleh jawab kecuali soalan nombor 7 saja cikgu nampak banyak salah. Kita tengok soalan nombor 7 tu. Nampak banyak betul yang salah soalan nombor 7 tu. Ini yang ramai salah. Seorang penjual tiket boleh menjual 335 keping tiket sehari. Berapakah bilangan tiket yang boleh dijualnya dalam masa 17 hari? Maksudnya kau kena darab lah. 335 darab 17. Ini yang paling banyak salah ni. Okey, nanti juga akan tunjukkan dia punya pembetulan dia untuk next class nanti ya. Itu darab saja tu. Tidak, bukannya dia hentam dulu. Okey, so kita boleh tengok. Ini yang merah ni maksudnya salah. Cikgu boleh tengok setiap murid cikgu boleh cek dia punya sama dia jawab betul ataupun dia jawab main hentam saja. Kalau yang merah-merah tu maksudnya memang confirm tak kira lah tu. Ada setengah tu saya nampak dia main jawab, dia letak-letak saja. Tu Putri Mia yang soal 6 soalan terakhir tu juga nampak semua salah. Aldri. Okey. Siapa yang kurang daripada 5 dia punya jawapan yang betul? Okey, ataupun belum betul semua, nanti kau jawab semula soalan ni bila cikgu share link dia nanti di kelas, grup kelas. Cikgu akan jadikan dia sebagai homework. Cikgu akan buka soalan tu sehingga esok. Alright. Okey. So, kalau tidak apa-apa, sebelum kita tamatkan kelas hari ini, kita buat rumusan sikit apa yang kita belajar hari ini. Okey, boleh type di chat sana, boleh buka mic. Sebelum kita ambil gambar, apa kita belajar hari ini? Soalan dia pun dah. Darab. Okey, operasi darab. Okey, betul. Okey, ada berapa 2 kaedah darab yang kita belajar? Ya, Audrey, kalau semua soalan yang macam soalan yang hari itu Sokrates memanglah senang. Ini memang dia ada cerita. Dalam matematik kebanyakannya soalan adalah dalam bentuk bukan cerita, betul, penyelesaian masalah. Okey, okey darab. Okey, good. Darab ada 2 kaedah darab yang kita ajar, kaedah lattice. Okey, satu lagi kaedah bentuklah lazim. Okey, good. Okey, semua buka kamera, cikgu ambil gambar dulu. Sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini, semua buka kamera, duduk bagus-bagus, pandang kamera kamu. Duduk bagus-bagus. Supaya kawan-kawan kau pun boleh tengok kau punya muka. Lama sudah, takut nanti ada suaranya jadi rambutnya jadi penyanyi sudah. Okey, duduk bagus-bagus. Okey, ready? Okey, pandang kamera masing-masing. Okey, ready? Okey, 1, 2, 3. Okey, sekejap lagi, 1 kali lagi. Sekejap, cikgu save dulu. Sekali lagi, pandang kamera. Okey, gaya bebas, kuat lentang, kau kupu-kupu. Peace lah yang paling senang. Peace yo, macam si Wafik tu. Okey, semua pandang kamera. Okey, senyum. Jangan muka masam macam mau makan orang ya nampak kau. Okey, ready? 1, 2, 3. Alright, okey. Nanti juga akan share di grup kelas. Okey, so apa-apa pun, saya ucapkan tahniah kepada semua yang dapat ikut kelas pada hari ini. Nanti juga akan bagi tugasan untuk kelas RBT pula. Okey, dan juga akan bagi ulangan balik untuk soalan quizzes hari ini. So, kita akan bincang balik soalan tu pada kelas hari Jumaat nanti. So, kalau ada apa-apa, sekali lagi cikgu bagi peringatan, siapa yang belum hantar PBL tu, tolong buat kalau kau belum buat, dan tolong hantar. Kalau tidak, tiada kau punya penilaian nanti. So, cikgu ucapkan tahniah, insyaAllah kita akan jumpa lagi. So, cikgu tamatkan rakaman untuk kelas hari ini. Cikgu sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey, cikgu, terima kasih.